Amalan kewartawanan awam tidak berbayar dalam kalangan warga maya seiring perkembangan teknologi dan kepelbagaian platform media sosial turut menjadi salah satu penyumbang kepada pertambahan dan penularan berita palsu. Keadaan menjadi lebih buruk apabila perkara yang dikongsikan itu menjadi punca perbalahan, pergaduhan atau rusuhan dalam kalangan masyarakat yang hidup aman dan damai. Sehubungan itu adalah penting untuk setiap pengguna melakukan penyelidikan terhadap sebarang maklumat yang diterima oleh mereka menerusi media sosial. Ya, Assalamualaikum, salam sejahtera dan salam Malaysia Madani. Anda sedang menyaksikan Pastikan Sahih edisi Rabu 1 November 2023. Ayo kita mulakan dengan segmen Sahih. Pihak Jabatan Kemajuan Islam Malaysia JAKIM menerima satu maklum balas dari syarikat Unilever Malaysia Holding Sendirian Berhad bagi memperoleh penjelasan lanjut isu status halal produk Ladies Choice Chicken Spread dan Tuna Spread keluaran syarikat Unilever Filipina. Dan berdasarkan maklum balas tersebut, kedua-dua produk berkenaan tiada pengesahan halal dari mana-mana badan pensijilan halal luar negara yang diiktiraf oleh JAKIM. Sehubungan itu, produk-produk itu dikategorikan sebagai tidak halal sebagaimana yang dinyatakan dalam laman sesawang rasmi Ladies Choice Philippines. JAKIM menjelaskan produk-produk berkenaan iaitu Ladies Choice Ham Spread, Chicken Spread, Tuna Spread dan Bacon Spread yang dikeluarkan di kilang yang berlainan adalah untuk tujuan pasaran tempatan di negara Filipina. Dan Bank Negara Malaysia BNM ingin memaklumkan berkenaan notis Financial Sector Cyber Threat Intelligence Platform atau FinTip yang tersebar baru-baru ini menerusi media sosial. Dan untuk makluman orang ramai, BNM serta industri kewangan sentiasa berkongsi maklumat mengenai kemungkinan ancaman yang berlaku dalam ruang siber. Notis FinTip tersebut ialah pemberitahuan untuk berjaga-jaga yang dikeluarkan secara rutin kepada institusi kewangan dan rakan kerjasama mereka yang berkaitan. BNM dalam satu kenyataan turut menjelaskan FinTip sentiasa memantau lanskap siber dan akan memaklumkan tentang kemungkinan ancaman baru termasuk peningkatan aktiviti penggodaman. Notis FinTip ini membolehkan institusi kewangan mengambil langkah pencegahan yang sewajarnya bagi melindungi sistem mereka. Dan Kerajaan Negeri Pulau Pinang menafikan dakwaan struktur Jambatan Sultan Abdul Halim Muazzam Shah retak seperti yang tular di media sosial sejak Rabu lalu. Exco Infrastruktur Pengangkutan dan Pembangunan Digital Pulau Pinang, Zairil Khair Johari berkata pihaknya telah pun membuat semakan bersama Jambatan Kedua Sendirian Berhad JKSB dan kejadian bukan berlaku di lokasi yang dinyatakan. Sebaliknya, Zairil berkata ia adalah video lama yang berlaku di luar negara sekitar tahun 2014. Simakan mendapati video tersebut merupakan video lama dan insiden jambatan retak tersebut berlaku di luar negara. Zairil berharap agar orang ramai berhenti menularkan video berkenaan dan berita tidak sahih kerana dikuatiri akan menimbulkan ketakutan kepada masyarakat. Dan Malaysia kekal dengan pendirian terbuka berhubung kepentingan melindungi rakyat Palestin dan hak mereka untuk menubuhkan negara sendiri berpandukan sempadan sebelum Perang 1967. Namun, baru-baru ini tular satu forum dalam talian yang mendakwa pejuang Hamas menerima latihan luncur udara di Malaysia untuk melakukan serangan terhadap Israel. Bagaimanapun, semakan yang dilakukan laman web MyCheck mendapati kandungan forum tersebut telah diambil dari laporan The Coverage yang memetik artikel lama iaitu pada tahun 2014 dan 2015. Pada 2014, Timbalan Menteri Dalam Negeri ketika itu Tan Sri Wan Junaidi Tuanku Jaafar berkata Malaysia tidak pernah menyediakan tempat mahupun menawarkan sebarang latihan kepada mana-mana pejuang Hamas atau kumpulan gerakan, dan kerajaan juga tidak pernah membenarkan sebarang unsur pusat latihan seumpama itu diwujudkan di negara ini.
Dan juga baru-baru ini tular beberapa video di TikTok yang memaparkan satu batalion tentera Malaysia telah dihantar ke Palestin bagi misi pengaman. Video berdurasi 1 minit 36 saat itu menunjukkan pejuang negara sedang mengucapkan selamat tinggal kepada keluarga masing-masing sebelum berangkat ke misi terbabit. Dan turut tertera di dalam video tersebut satu tulisan yang meminta rakyat Malaysia mendoakan agar selamat pergi dan pulang bersama ikon bendera Malaysia dan Palestin. Namun semakan yang dilakukan laman web MyCheck mendapati video tular tersebut adalah rakaman lama dan diambil ketika penghantaran misi pasukan Malbat 85010 ke Lubnan pada tahun lalu. Polis menafikan dakwaan sebuah klip video tular yang mengaitkan insiden sebuah ambulans yang terbalik di Putrajaya 27 Oktober lalu dan akibat dilanggar seorang pemandu mabuk. Ketua Polis Daerah Putrajaya ACP A. Asmadi Abdul Aziz dalam satu kenyataan meminta orang ramai agar tidak membuat andaian tentang kejadian itu dan jika mereka berada di tempat kejadian diharap agar melaporkan kepada pihak polis. Asmadi berkata kejadian itu berlaku pada pukul 11.45 malam di persimpangan lampu isyarat Lebuh Bestari berdekatan Menara Usahawan ketika sebuah ambulans membawa seorang pesakit terbalik selepas dilanggar sebuah kereta dipandu warga asing. Dan beliau berkata siasatan mendapati ambulans dinaiki 3 kaki tangan Hospital Putrajaya itu dalam perjalanan ke hospital selepas mengambil seorang pesakit di Presin 18. Dan seorang lelaki warga emas ditahan polis selepas dikesan memandu secara melawan arus dekat Jalan Rasah di Seremban. Dan Ketua Polis Daerah Seremban ACP Arif Fai Tawari berkata kira-kira pukul 11.45 pagi pihaknya mengesan video berdurasi 16 saat yang memaparkan MPV model Proton Izora berwarna biru yang dipandu secara melawan arus. Dan ujarnya siasatan lanjut mendapati kejadian tular itu membabitkan MPV yang bergerak di lorong paling kanan ke arah Seremban 3. Dan tegasnya lagi perbuatan itu boleh mendatangkan bahaya kepada diri sendiri dan pengguna jalan raya lain. ACP Arifai berkata sesiapa yang mempunyai maklumat mengenai kejadian ini boleh menyalurkannya dengan menghubungi Pegawai Penyiasat Bahagian Siasatan dan Penguatkuasaan Trafik Daerah Seremban iaitu Inspektor Sudesh Kumar di talian 016 483 0853 atau ke Ibu Pejabat Polis Daerah Seremban. Dan ini pula berkaitan larangan penggunaan logo SSM tanpa kebenaran. Dan Suruhanjaya Syarikat Malaysia SSM telah mengesan beberapa iklan pinjaman wang di media sosial yang menggunakan logo SSM. Dan untuk makluman, pihak SSM tidak pernah memberi kebenaran kepada mana-mana pihak yang menawarkan perkhidmatan pinjaman wang untuk menggunakan logo mereka. SSM menegaskan mana-mana pihak yang menggunakan logo SSM tanpa kebenaran boleh dikenakan tindakan di bawah Seksyen 54 Akta Cap Dagangan 2019. Dan untuk penjelasan lanjut, anda boleh hubungi SSM di talian 0377214000 atau emailkan kepada inquiry@ssm.com.my. Juga orang ramai turut diingatkan agar berhati-hati apabila menerima SMS yang mengandungi fail APK. Ini kerana aplikasi mengandungi malware ini berupaya memberi ruang kepada scammer untuk memperoleh maklumat perbankan mangsa melalui kaedah phishing. Dan selain itu, scammer akan berjaya mengakses SMS di telefon bimbit mangsa melalui fail APK yang dipasang oleh mangsa. Dan lebih menakutkan lagi apabila fail APK tersebut juga membolehkan scammer mendapatkan nombor OTP atau TAC yang dihantar kepada mangsa melalui SMS. Dan sekali lagi diingatkan agar anda tidak memuat turun fail berkenaan bagi mengelakkan diri anda dari menjadi mangsa scam. Jangan lupa untuk laporkan kepada Pusat Respons Scam Kebangsaan NSRC di talian 997 atau kepada pihak polis untuk perhatian dan tindakan susulan.
Dan penularan berita palsu bukan fenomena baru, tetapi kesannya dapat dilihat dengan jelas pada hari ini. Mari kita saksikan antara kesan buruk yang boleh diakibatkan oleh penyebaran berita palsu ini. Dan berikut pula merupakan perkara yang perlu dielakkan semasa musim banjir. Jaga diri, jaga keluarga, utamakan keselamatan kita semua. Mari kita lihat apakah antara tips berguna sebagai persediaan dalam menghadapi musim banjir. Dan saudara, sekali lagi diingatkan apabila anda menerima apa-apa berita yang anda tidak pasti akan kesahihannya, apa yang anda boleh lakukan adalah salurkan ke portal sebenarnya.my. Dan dengan itu pastikan sahih. Berehat seketika, kita kembali lagi selepas ini. Dan kita harus sampaikan kepada kawan-kawan kita, baik orang Islam atau orang Cina atau India, Sabah atau Sarawak, isu ini isu bersama. Sampai kepada mereka, mengapa kita suarakan dengan begitu lantang? Kerana orang mati dibunuh, anak-anak kecil dibunuh, wanita dibunuh, rumah dipedil, dimusnahkan, rumah sakit dirobohkan. Mana mungkin kita bicara dengan aman dan tenang? Saya dikritik sekarang, mula diserang oleh beberapa kalangan Eropah, Amerika Syarikat dan tentunya Israel. Saya beritahu, selagi saya diberi mandat oleh rakyat, saya tidak terima ugutan itu. Kita lawan tetap. Saya beritahu, don't ever think of threatening us. Malaysia is a fiercely independent country. We decide what is right. We understand the meaning of freedom. We are with the Palestinian people in their struggle. Yesterday, today, and tomorrow, inshallah. Ini Bob. Bob adalah seorang penyelam marin. Setiap hari, Bob mendapati semakin banyak plastik dihanyutkan ke dalam laut. Kesannya boleh mengakibatkan jumlah plastik melebihi daripada hidupan laut menjelang 2050 jika tindakan tidak diambil. Dianggarkan 50% plastik yang dihasilkan adalah plastik sekali guna dan 13 juta tan plastik dihanyutkan ke laut. Kerana sayangkan alam sekitar, Bob mengambil inisiatif membersihkan sisa plastik. Kita semua boleh memainkan peranan dalam menjaga alam sekitar. Hindari plastik sekali guna. Untuk maklumat lanjut, sila layari laman sesawang berikut.
Jangan buat macam tu. Kenapa? Kan ayah ada bagi tahu dulu. Tak baik buang sampah merata-rata. Berdosa tau. Kena dah. Saman ni. Tuan. Selamat pagi, Cik. Minta IC, Cik? Boleh. Kesalahan lampu merah, Cik. Tuan, Tuan, kau timas sikit, Tuan. Ayah, janganlah macam tu. Itu kan rasuah. Berdosa tau. Betul apa yang nak Cik cakap. Jangan lama macam tu, Cik. Ni saman. Maaf, Cik. Hati-hati madu, Cik. Baik, kini kembali dalam Pastikan Sahih. Kita teruskan dengan segmen semasa. Jumlah mangsa banjir di Perak meningkat kepada 329 orang dari 94 keluarga setakat 8 pagi ini berbanding 316 orang dari 90 keluarga semalam. Jawatankuasa Pengurusan Bencana Negeri JPBN Perak dalam kenyataan memaklumkan kesemua mangsa masih ditempatkan di 3 pusat pemindahan sementara PPS di daerah Kerian dan Hilir Perak. Menurut jawatankuasa itu, di Kerian 90 orang daripada 22 keluarga ditempatkan di PPS Sekolah Kebangsaan Cangkat Lobak dan 56 orang dari 18 keluarga berlindung di PPS SK Alor Pongso. Manakala di Hilir Perak pula, PPS Dewan Serbaguna Padang Tempa menempatkan 183 penduduk dari 84 keluarga. Sementara itu, Jabatan Pengairan dan Saliran JPS melaporkan paras Sungai Bidor di Cangkat Jong menurun namun masih berada pada paras bahaya. Kementerian Luar mendedahkan menerima 3 notis tata tindak daripada Kedutaan Besar Amerika Syarikat di Kuala Lumpur susulan pendirian Malaysia untuk tidak melabel Hamas sebagai pengganas. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim mendedahkan notis itu diterima masing-masing pada 13 Oktober, 18 Oktober dan 30 Oktober lepas. Yang dilakukan oleh badan-badan termasuk Hamas adalah membantah penjajahan dan keganasan Israel ke atas Palestin, khususnya Gaza. Pelaksanaan pengapungan harga ayam diyakini tidak akan membebankan pengguna. Pemangku Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup KPDN Datuk Armizan Muhammad Ali berkata ia susulan stok dan pengeluaran ayam masih mencukupi ketika ini berdasarkan jaminan pihak industri yang mampu untuk menjual pada harga yang lebih rendah berikutan kos pengeluaran semakin stabil. Namun katanya KPDN memberi jaminan akan sentiasa memperkasa penguatkuasaan di peringkat pasaran. Kita akan pastikan semua item kita akan pantau berdasarkan kepada laporan pegawai pemantau harga berdasarkan dengan akta-akta yang ada di kementerian. Kita akan sama-sama bergerak untuk memastikan kepentingan rakyat itu dapat kita pelihara. Dan sesi libat urus bersama kerajaan negeri akan dilaksanakan sebelum dasar air negara dimuktamadkan sebagai usaha kerajaan dalam terus memperkasa pengurusan air negara. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata Pusat Teknikal Empangan dan Infrastruktur Air PTE akan diselaras bagi mengurangkan risiko bencana berkaitan kegagalan empangan yang memberi ancaman kepada rakyat. Dan ia dengan menempatkan pegawai berpengalaman serta pakar untuk melaksanakan pengawasan dan pemeriksaan dari aspek keselamatan dan selain teknikal empangan secara berpusat. Katanya lagi kerajaan juga mengambil perhatian serius terhadap isu pencemaran air dengan mengarahkan jabatan dan agensi di peringkat persekutuan untuk memantau serta mengambil tindakan sewajarnya jika perlu.
Dan skim Rent to Own akan diperluaskan bagi membolehkan lebih ramai golongan B40 dan M40 memiliki rumah, kata Menteri Pembangunan Kerajaan Tempatan Nga Khaw Meng ketika menggulung perbahasan rang Undang-Undang Perbekalan 2024 bagi kementerian itu di Dewan Rakyat. Katanya dalam usaha menyediakan pakej pembiayaan perumahan yang menarik dan mampan, kerjasama dengan institusi kewangan akan diteruskan. Dan tambah beliau, setakat ini sejumlah 28,583 unit kediaman SPNB telah siap dibina, manakala 1,024 unit dalam pembinaan serta 531 unit lagi terlibat dalam perancangan di seluruh negara. Kerajaan juga katanya telah bersetuju untuk menetapkan saiz keluasan yang baru bagi projek perumahan rakyat PPR seluas 750 kaki persegi dengan menetapkan standard minimum untuk setiap unit PPR tersebut dilengkapi dengan 3 bilik tidur dan 2 bilik air. Baik, penyertaan golongan muda dalam Angkatan Sukarela Tentera Darat Malaysia TDM dapat membantu menjana pendapatan sampingan bagi meningkatkan sosioekonomi keluarga serta menyalurkan tenaga sumber manusia. Mereka juga berpeluang untuk diserap ke angkatan tetap berdasarkan kepada kelayakan akademik minimum sijil pelajaran Malaysia SPM. Raja Muda Perlis Brigadier Jeneral Tuanku Said Faizuddin Putra Jamalul Lail bertitah Regimen Askar Wataniah turut ditugaskan membantu dalam operasi keselamatan dengan pihak berkuasa awam semasa kecemasan dan bencana alam. Baginda bertitah ketika berkenan berangkat merasmikan Majlis Penutupan Kursus Pripalman Kelas 2 Siri 2 2023 Tentera Darat Malaysia Regimen Askar Wataniah yang berlangsung di dataran Semarak, projek transformasi diraja Kampung Nelayan Warna-Warni Seberang Ramai di Kuala Perlis. Dan dadah jenis syabu seberat 521 kg dianggarkan bernilai 17.2 juta ringgit dirampas menerusi 5 siri serbuan sekitar Kelantan Rabu lepas. Dan hasil serbuan dilakukan Jabatan Siasatan Jenayah Narkotik JSJN Bukit Aman dengan kerjasama JSJN Kelantan itu turut menahan 7 lelaki tempatan dan seorang lelaki warga Thailand berusia antara 20 hingga 54 tahun. Dan kesemua bekalan dadah yang disembunyikan dalam 2 buah kenderaan itu boleh digunakan 2.6 juta penagih. Pengarah Jabatan Siasatan Jenayah Narkotik JSJN Bukit Aman, Datuk Seri Muhammad Kamarudin Makdin berkata modus operandi yang digunakan sindiket berkenaan adalah menyeludup masuk bekalan dadah dari Thailand melalui jalan darat sebelum diedarkan untuk pasaran tempatan terutama di Lembah Kelang. Baik, saudara, lagi diingatkan sekali lagi bahawa data pribadi adalah rahsia anda dan ia sepatutnya kekal sebagai data pribadi, dan pastikan anda tidak berkongsi sebenarnya kepada sesiapa saja, terutamanya orang yang anda tidak kenali. Baik, sekian sahaja daripada kami. Kita kembali lagi selepas ini. Kerajaan bersetuju untuk memberi bayaran insentif awal kajian sistem persaraan perkhidmatan awam sebanyak RM2,000 kepada semua penjawat awam. Ini jumlah tertinggi dalam beberapa tahun yang lalu. Grade 56 ke bawah termasuk lantikan kontrak. Dan RM1,000 kepada semua jawatan utama sektor awam, melibatkan semua polis, bomba, tentera, angkatan bersenjata, seluruh anggota beruniform. Malaysia, India, Australia, Afrika Selatan, Great Britain, Pakistan, Jerman dan New Zealand. 8 pasukan gergasi hoki dunia kini bakal beraksi dalam kejohanan edisi ke-11 Kejohanan Hoki Antarabangsa bawah 21 tahun Piala Sultan Johor 2023.
Nantikan saingan sengit setiap pasukan berentap bagi memburu tahta kejuaraan. Dibawakan sepanjang 27 Oktober hingga 4 November. Eksklusif hanya di RTM. Baik, kini kembali dalam Pastikan Sahih. Baik, kita teruskan dengan segmen terakhir, notifikasi. Dan jangan lupa untuk saksikan naratif khas Pasca Belanjawan 2024 dengan kupasan reformasi sistem kesihatan dengan tetamu jemputan iaitu Menteri Kesihatan Yang Berhormat Dr. Zaliha Mustafa pada malam ini, Rabu 1 November pada jam 9 malam. Anda boleh saksikannya di TV1, juga di saluran berita RTM, di MyTV Broadcasting, juga menerusi RTM Klik dan Facebook Live Berita RTM serta TikTok Live Berita RTM. Baik, integriti merupakan asas kepada kemampanan sesebuah negara. Justru amatlah penting untuk membentuk generasi muda dan belia dengan nilai integriti yang tinggi kerana mereka merupakan pemimpin pada masa hadapan yang akan mewarisi tampuk pemerintahan negara. Dan jangan lupa ikuti siaran langsung Forum Perdana Ehwal Islam sempena Bulan Integriti Nasional 2023 dengan kupasan yang menarik. Integriti dijulang sahsiah terbilang pada 2 November ini, Khamis jam 9 malam hanya di TV1. Baik, tahukah anda bahawa strok merupakan antara punca ketiga kematian di Malaysia? Seterusnya diikuti dengan kematian di seluruh dunia dan juga bagi kehilangan upaya bagi orang dewasa. Dan jagalah kesihatan anda, lakukan pemeriksaan kesihatan berkala, antaranya pemeriksaan tekanan darah tinggi dan sebagainya. Baik, sekian sahaja daripada kami di Pastikan Sahih. InsyaAllah kita akan bertemu lagi esok pada jam dan waktu yang sama. Assalamualaikum. Jumpa lagi.